Boleh tak tahu? Saya. Boleh. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Salatan wa salaman ala habibillah Muhammadil Abdillah khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidi du'atil mujahidin fi iqamatid din wa siyasati dunya bih, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Nazir dan Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin, muslimat, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ruang waktu pada pagi ini menunaikan solat waktu subuh secara berjemaah, berzikir, berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini insya-Allah kita nak menyambung kuliah kita pada bulan lalu. Kita tak habis, dan hari ini insya-Allah kita akan habiskan tentang tajuk berkaitan Ghazwul Fikri Al-Mu'asir, serangan pemikiran semasa. Alhamdulillah kita dapat bersama. Saya ingat pagi ini tidak ada jemaah yang ramai kerana sekarang ini musim World Cup di Qatar. Pagi tadi pun tentu ada perlawanan, pertandingan. Siapa menang pagi tadi? Tapi saya dengarnya semalam, satu-satunya pasukan negara Islam, juga negara Afrika, iaitu Morocco, menang ke atas pasukan Spanyol, lalu layak ke pertandingan separuh akhir. Minggu lalu dia menang dengan satu pasukan yang agak hebat, iaitu pasukan Spanyol. Bila dia menang tu, saya terasa-rasa teringat-ingat bagaimana sejarah awal Islam dahulu di benua Afrika, di mana sejak daripada zaman Khalifah Umar, kemudian berkembang pada zaman Khalifah Uthman, Islam menghantar pendakwah-pendakwah, dan di antaranya yang mengalami peperangan, termasuk mengislamkan utara Afrika yang sekarang ini telah difaraidkan oleh penjajah, terutamanya British, jadi pelbagai negeri, jadi pelbagai negara. Antaranya Mesir, sebelahnya Libya, sebelahnya Tunisia, sebelahnya Algeria, sebelahnya Maghribi. Maghribi pasukan yang menang. Maghribi ni kalau kita tengok peta, di hujung sana tu, seberang laut itu, dekat sahaja adalah negara Spanyol sekarang ini. Ketika dahulu,
Selatan Spanyol itu adalah kawasan-kawasan Islam ketika akhir pemerintahan kerajaan Umayyah, di mana tentera Islam yang dipimpin Uqbah bin Nafi' telah mengislamkan seluruh kawasan yang kita namakan sebagai Utara Afrika ketika dahulu. Kemudiannya ketika zaman Gubernur Musa bin Nusair, dia telah menghantar satu pasukan tentera yang diketuai oleh Tariq bin Nafi', Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ini seorang panglima yang hebat. Ketika dia nak pergi itu, dia duduk di hujung Maghribi sekarang ni, dia memandang ke arah kawasan yang dia akan pergi. Dalam perang, tuan-tuan mesti ingat, antara yang dia buat adalah dia bakar semua kapal-kapal nak pergi perang tu. Sebab apa? Sebab dia nak tentera-tenteranya tak ingat nak balik. Akhirnya dia berlabuh di satu tempat yang kemudiannya dinamakan sebagai Jabal Tariq, Gunung Tariq, yang sekarang ni kalau dalam peta dipanggil Gibraltar. Akhirnya kawasan-kawasan selatan Spanyol itu menjadi kawasan Islam yang dipanggil Andalus. Tuan-tuan boleh pergi ziarah di sana, kota-kota Islam yang ada lagi saki-baki sedikit. Granada, Cordova, Sevilla. Ini antara kota-kota yang masih ada tamadun Islam yang ketika itu dibuka oleh tentera-tentera Islam. Di sebelah Maghribi ni satu nama tempat nama Tonjah, dan di sebelah sana namanya Jabal Tariq ataupun Gibraltar sekarang ini. Ini antara salah satu kenangan kita. Dan bila Maghribi berjaya mengalahkan Spanyol, seolah-olah penerusan perang salib, tentera Islam menewaskan tentera kafir. Itu saja tuan-tuan. Apa ni nak relatekan dengan World Cup sekarang ni. Tapi kalau dia buat di Qatar tu, jadual dia cantik dah. Tapi waktu Malaysia ni tolak 6 jam tu, campur 6 jam, dia akan jadi lawanan 11 malam dan juga pukul 2 pagi. Kalau tuan-tuan selalu bangun qiyamul lail, selalulah dapat tengok perlawanan pukul 3 tu. Tapi kalau bangun nak tengok bola saja, satu kerugian yang besar lah. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang diberkati oleh Allah SWT, kita dah lihat sebelum ni tentang bahayanya serangan pemikiran semasa yang wujud dalam kalangan masyarakat kita, yang dah masuk ke kampung kita, yang dah masuk ke negeri kita, dan masuk ke dalam negara kita. Dan inilah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Nasir Alwan, bahawa satu cabaran yang akan dihadapi oleh pemuda-pemudi umat Islam. Satu cabaran yang kalau pemuda-pemudi Islam hari ini tak bersedia, dia akan hanyut. Dan dia akan hanyutkan. Dan ini yang perlu kita akui. Dan kita dah lihat pada sebelum ini beberapa bentuk serangan pemikiran yang masuk ke dalam masyarakat hari ini, yang namanya pelbagai, tapi tujuannya satu sahaja, iaitu untuk membelakangkan Tuhan. Untuk hidup manusia ni tanpa panduan Tuhan, tanpa panduan wahyu. Hidup sendiri-sendiri berasaskan kepada logik akal semata-mata. Dan tuan-tuan kena ingat, sebagai tanggungjawab kita seorang Muslim ini, kita perlu bertanggungjawab untuk menjaga kehidupan kita daripada ideologi dan juga pemikiran yang menyesatkan. Hari ini tuan-tuan, kalau hati kita rosak, dia akan rosak kalau pemikiran kita rosak. Yang pentingnya hati ni, huna Nabi kata, hati ni penting. Tapi hati ni akan rosak kalau pemikiran rosak. Kenapa? Kerana dia akan mengakibatkan adab dan akhlak kita ini yang menyeleweng, dan pengetahuan, pemahaman tentang ejen-ejen yang boleh merosakkan diri kita ini, satu benda yang sangat penting. Bila kita tahu, insya-Allah kita dapat jauhinya. Sebab tuan-tuan muslimin muslimat yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidina Umar
Al-Khattab pernah sebut, innama yanqudul Islam urwatan urwatan. Islam ni, Sayyidina Umar kata, akan dileraikan satu persatu. Man nasya'a fil Islam walam ya'ruful jahiliyah. Iaitu siapa yang hidup sebagai seorang Islam tapi dia tidak mengetahui jahiliyah yang berlaku. Jahiliyah yang masuk ke dalam diri dia. Jahiliyah yang masuk ke dalam masyarakat dia. Yang menyebabkan akhlaknya rosak, hatinya rosak, pemikirannya juga rosak. Tuan-tuan muslimin muslimat yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara inilah yang berlaku dalam dunia barat yang kita sebutkan dahulu. Ketika mana dunia barat berada dalam keadaan kegelapan, dunia Islam ketika itu sudah maju dari segi tamadunnya. Lalu apabila dunia Arab menyedari begitu, maka muncullah pembaharuan-pembaharuan yang mereka buat. Yang mereka nak sebagai penyelamat mereka. Penyelamat dunia Eropah dan dunia Barat daripada zaman kegelapan. Dengan apa? Dengan mereka membawa masuk dan mengamalkan apa yang dipanggil ism-ism. Pemikiran-pemikiran yang melampau. Pemikiran-pemikiran yang tidak bertuhankan, yang tidak menjadikan agama itu sebagai landasan. Sebab mereka melihat apa yang berlaku tentang kezaliman gereja-gereja. Maka muncullah ajaran dipanggil sekularisme. Yang kemudian lahirnya liberalisme, yang lahirnya kemudian materialisme, nasionalisme, humanisme, hedonisme, feminisme dan seumpamanya, dan benda ini kemudian datang masuk ke dalam negara umat Islam hasil dari penjajahan-penjajahan, hasil daripada pembaratan yang dibuat oleh dunia besar, dunia barat. Dan ini sebenarnya memberi kesan. Ini memberi kesan yang sangat besar, musibah yang sangat besar kepada umat Islam. Musibah yang paling besar adalah menjauhkan umat Islam daripada agama. Musibah yang paling besar adalah umat Islam ini lari daripada memikirkan sesuatu penyelesaian dalam kehidupannya daripada landasan agama, daripada menggunakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dibawa oleh orang Barat. Kurun ke-18, kurun ke-19, mereka masuk melalui penjajahan. Tadi kita sebut tentang benua Afrika. Dikuasai oleh golongan-golongan negara-negara barat daripada Perancis. Tempat kita dimasuk oleh Inggeris. Di Indonesia masuk Belanda. Mereka datang ini dengan 3G. Untuk tujuan agama, untuk tujuan menghasilkan, mengaut hasil mahsul dan seumpamanya, menyebabkan benda ini masuk demi sedikit-sedikit. Kemudian pada abad ke-20 dan abad kita ni abad ke-21, kita menyaksikan bagaimana tekanan dan juga penjajahan. Bukan setakat penjajahan dari segi fizikal, juga penjajahan dari segi pemikiran yang dibawa oleh dunia luar daripada Barat, khususnya daripada Amerika Syarikat, daripada Barat, daripada Zionis. Masuk dalam semua kehidupan umat Islam, dari segi politiknya, dari segi ekonominya, dari segi bahasanya. Fahaman-fahaman ini dibawa merosakkan umat Islam. Dari segi politik, bagaimana Amerika dengan New Order-nya, dia telah melakukan penjajahan. Bagaimana pemilihan secara demokrasi politik yang berlaku di Algeria, yang berlaku di Mesir, yang berlaku di Turki, kemudian yang dirampas. Di Mesir, bukan setakat dirampas, yang jadi Perdana Menteri, yang jadi Presiden sebelum pun ditangkap, dipenjarakan sampai hari ini. Pemimpin-pemimpin yang ditangkap. Ini kezaliman yang dibuat walaupun orang itu menang melalui demokrasi. Tekanan-tekanan politik. Tanah-tanah umat Islam dirampas. Atas nama memerangi keganasan. Lihat apa yang berlaku di Iraq. Apa yang berlaku di Somalia. Apa yang berlaku di Afghanistan. Atas nama memerangi keganasan, umat Islam yang menjadi mangsanya. Di Syria masih lagi berlaku sampai hari ini. Bagaimana kepentingan mereka dijaga. Kepentingan Kristian boleh dijaga di Timur-Timur. Timur-Timur asalnya sebuah kawasan Islam di bawah Indonesia. Tapi oleh kerana nak jaga kepentingan mereka, akhirnya dipisahkan jadi sebuah negara Kristian. Di Yahudi,
Bagaimana yang kita ketahui, mereka menjaga Israel yang menyebabkan dunia Islam, dunia Palestin sebagai contohnya, hari ini masih lagi menghadapi masalah negara-negara minoriti. Dilakukan, dibiarkan. Apa yang berlaku di Kashmir, apa yang berlaku di Bosnia, di Chechnya, semuanya ini dekat dengan kita, Rohingya. Ini antara umat Islam, negara umat Islam yang dibiarkan. Tapi jangan sentuh negara Israel. Inilah penjajahan yang bawa. Tapi kita umat Islam ni tidak dapat melihat bahawa benda ini semua sudah masuk apa yang dibawa ke dalam negara kita. Walaupun tempat-tempat yang kita sebutkan itu dari segi fizikal, tapi di negara kita melalui apa yang dipanggilkan sebagai penjajahan pemikiran, politik, ekonomi. Umat Islam dijarah. Bagaimana minyak dikawal, emas dikawal, galian dikawal melalui perjanjian ekonomi, melalui perniagaan serantau, melalui perdagangan bebas, ungkapan yang cantik, tapi sebenarnya ada tujuan daripada pihak musuh. Mereka tidak boleh berkawan. Mereka tidak benarkan kita berkawan sesama umat Islam. Bagaimana dahulu pernah Najmuddin Erbakan menggerakkan negara-negara 8, negara-negara umat Islam. Diganggu, tidak dibenarkan pakatan ekonomi tersebut. Sampai hari ini nak bergerak pun susah. Tapi kalau nak bergerak ekonomi dengan mereka, tidak mempunyai masalah. Melalui budaya, mereka masuk dalam masyarakat. Budaya bebas, budaya hedonisme, budaya seks bebas, budaya songsang, semuanya masuk yang kita namakan, yang kita lihat pada minggu lepas, antaranya yang bernama Wetanisme. Wetanisme ini adalah apa yang dipanggil sebagai budaya pembaratan. Iaitu yang melihat kepada budaya hidup masyarakat barat itu lebih baik, lebih maju. Manakala budaya Islam, termasuk budaya sunnah, adalah budaya yang selekeh, budaya yang kotor dan seumpamanya. Ada hari ini orang Islam sendiri hina cara pemakaian Islam, cara pemakaian sunnah, cara pemakaian sunnah dan seumpamanya. Ini yang dipanggil Wetanisme ataupun pembaratan. Dunia yang berasaskan kepada material. Material ataupun madiyah. Kebendaan dijadikan satu benda yang depan. Yang menyebabkan umat Islam hari ini seolah-olahnya nak buat sesuatu mesti ada benda. Nak buat kerja mesti ada benda. Dan kalaulah datang ke masjid ini, contohnya setiap kali subuh dapat RM10, saya yakin ramai yang akan masuk, ramai yang akan datang. Kalau saf depan dapat RM20, jadi imam RM30 setiap kali sembahyang, saya yakin ramai yang akan datang. Kenapa? Karena kita sudah pun ada melalui proses yang dipanggil madiyah, iaitu materialisme. Apapun masjid dan surau kena ada kreatif sikit lah. Bukan bagi kepada jemaah, boleh bagi kepada anak-anak kita. Boleh buat. Contohnya anak-anak yang datang solat subuh pada pagi Sabtu dan Ahad, kita bagi kat dia lah, bagi RM5 sebagai contohnya. Waktu subuh, Sabtu dan Ahad, untuk kita mengajar, untuk kita mendidik. Itu dibenarkan. Tapi yang tuan-tuan ni janganlah anak-anak memalai, dan boleh kita lakukan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang diberkati oleh Allah SWT, liberalisme, kita dah sebut satu fahaman kebebasan. Nak hidup bebas sampai ke tahap yang paling berat sekali adalah bebas dari segi agama, yang kita namakan Islam liberal. Walaupun Islam liberal ini bukan betul sangat dari segi istilahnya, tapi oleh kerana konsep ini sudah pun disebut, dah wujud di Indonesia, di mana orang yang mempunyai fahaman liberal cuba meliberalkan hukum-hukum Islam, cuba meliberalkan panduan syariat Islam, menyebabkan mereka ini dipanggil Islam liberal. Sampai ke tahap orang nak kahwin ni boleh kahwin, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Bukan Islam yang sebut ni, orang Islam. Tuan-tuan boleh Google di Indonesia. Cuma tempat kita tak berlaku lagi. Ini yang memerlukan kesedaran di kalangan umat Islam. Sekularisme. Sekularisme ini satu fahaman menyeleweng yang memisahkan dunia dengan agama. Da'ma lillah lillah, da'ma li khaisar li khaisar. Serahkan urusan Allah kepada Allah, kepada Tuhan. Serahkan urusan
kehidupan kepada pemerintah. Ini fahaman yang menyeleweng yang masuk ke dalam umat Islam dalam pelbagai segi, dalam pendidikan, dalam pemikiran dan seumpamanya. Kenapa? Kerana mereka ini, kalau kita lihat orang sekular ini, dia hanya ambil yang sesuai dengan pemikiran mereka. Hukum Islam ni banyak, dia akan ambil yang sesuai dengan mereka saja. Puasa mungkin boleh, tidak ada masalah. Solat mungkin boleh, tidak ada masalah. Zakat mungkin boleh, mereka kaya. Tapi benda-benda lain, hukum-hukum Islam yang lain, tak boleh. Menutup aurat tak boleh, sebab saya nak free hair, saya nak tunjuk, bebas. Ini antara memilih-milih hukum yang dipanggil sekularisme. Begitu juga mereka kalau hukum perundangan Islam nak boleh kalau anda kata perundangan Islam itu sama dengan perundangan Barat. Ini yang berlaku. Yang berlaku dalam masyarakat kita yang dipanggil base sectoral doctrine. Doktrin struktur asas perlembagaan. Di mana ini satu benda, satu fahaman yang sedang digerakkan, yang wujud di mahkamah-mahkamah. Di mana mereka mentafsirkan mahkamah ini berdasarkan apa yang ada di mahkamah India. Hari ini tuan-tuan, kalau kita lihat, walaupun sudah ada perlembagaan, sebagai contohnya perkara 1211A, iaitu perkara yang berhubung tentang orang Islam, kes-kesnya yang berhubung dengan Islam perlu dibicarakan di mahkamah syariah sahaja. Tapi hari ini, kes-kes yang berhubung dengan Islam, yang berhubung dengan orang Islam juga dibicarakan di mahkamah sibil. Sebagai contohnya kes Indira Gandhi. Iaitu kes bagaimana seorang ayah ni nak menyelamatkan akidah anak dia, bila dia bercerai dengan isteri dia, dia bawa lari anak dia. Tapi apa yang berlaku? Bawa kes ke sibil. Akhirnya menyebabkan mahkamah memutuskan bahawa anak itu perlu dikembalikan kepada maknya yang bukan beragama Islam. Ini yang berlaku. Kes Iki Putra. Ni kes Jaiz tuan-tuan. Kes Jaiz. Iki Putra ni, dia melakukan duduk bersama lelaki dengan lelaki. Akhirnya ditangkap oleh Jaiz. Bila bawa ke mahkamah, tak diselesaikan di mahkamah syariah, tapi diselesaikan di mahkamah sibil. Apa yang jadi? Akhirnya dilepaskan, dibebaskan. Ini yang berlaku dalam masyarakat. Kes rampasan buku LGBT yang ditulis oleh seorang LGBT namanya Irsyad Manji. Buku-buku ini sudah ada enactment, iaitu buku-buku LGBT dalam enactment syariah negeri Selangor dah ada. Jaiz rampas buku tu. Dihadapkan di mahkamah. Dia bawa ke mahkamah sivil. Akhirnya dia bebas. Bukunya boleh disebarkan. Yang menunjukkan kepada kita bagaimana sekularisme ini wujud dan cuba digerakkan oleh musuh-musuh Islam. Bukan dulu saja tuan-tuan. Sekarang ni, hari ini masih lagi berlaku dan kita akan lihat pada masa harapan. Siapa yang ada basic lawyer syariah akan tahu. Sekarang ni beberapa kes syariah kita tak boleh cuba nak bawa ke mahkamah syariah. Sebab apa? Sebab bimbang benda ini akan di-fight di mahkamah sivil. Ini menjadi masalah. Sedangkan Tan Sri Ahmad Ibrahim dahulu menggerakkan usaha menukar, mengubah perlembagaan perkara 121/1A di mana mahkamah sivil tidak boleh masuk campur dalam kes-kes yang berhubung dengan kes-kes mahkamah syariah. Tapi hari ini wujud. Kemudian pluralisme. Pluralisme ni semua agama sama, semua agama menuju ke syurga. Yang paling berat sekali tuan-tuan adalah kebenaran agama. Sampai ke tahap pluralisme ini menganggap bahawa semua agama ini ada kebenarannya. Semua ada kebaikannya. Ini bahaya. Sebab apa? Sebab dia akan pergi ke lebih lagi hingga menganggap bahawa keselamatan akan wujud di agama-agama tersebut. Lalu kamu pilihlah mana-mana agama, dia akan memberi keselamatan kepada kamu. Yang paling teruk sekali, keselamatan pada hari akhirat. Islam pun bagi, Kristian pun bagi, Buddha pun bagi, Hindu pun bagi. Ini masalah. Kemudian diterapkan tentang kita Islam ni, bila disebut tentang kepelbagaian agama, kita tidak ada masalah untuk toleransi agama. Itu dibenarkan dalam Islam. Tuan-tuan baca hadis bagaimana Nabi SAW sampai jenazah orang bukan Islam pun Nabi hormat. Lebih-lebih lagi orang yang hidup Nabi hormat, orang yang bukan Islam tidak ada masalah. Itu toleransi agama. Kita pun boleh ziarah rakan-rakan kita yang mati pun. Jangan buat amalan agama kematian itu cukuplah. Tapi boleh ziarah.
menunjukkan perasaan sedih kita. Boleh ziarah ketika mana dia merayakan perayaan budaya dia boleh, tidak ada masalah. Tapi yang tak bolehnya apa yang dipanggil sinkrisme. Sinkrisme ni maksudnya gabung agama. Ataupun ambil agama ni, ajaran ni gabung. Ini semua wujud. Cumanya so far ni orang Melayu ni taklah sampai ke tahap tu. Tapi jangan tuan-tuan ingat tak sampai. Satu hari nanti akan sampai juga. Humanisme, iaitu fahaman yang menekankan tentang nilai kemanusiaan. Menganggap bahawa agama ni menyusahkan. Jadi sesuatu perkara penyelesaiannya perlu difikir mengikut akal logik. Itu dipanggil humanisme. Iaitu menekankan tentang kemanusiaan. Yang akhirnya akan jadi kepada etisme. Ataupun komunisme. Iaitu orang yang faham bahawa agama ni tak diperlukan. Tuhan ni tak perlu diperlukan. Fahaman ni sangat bahaya. Sebab itulah tuan-tuan muslimin muslimat, orang-orang etis ni, orang-orang komunis ni menganggap bahawa agama adalah candu masyarakat. Dia boleh menggilakan orang, menyusahkan orang. Jadi tak perlu beragama. Jadi kita nak buat, kita buatlah ikut kita, ikut pemikiran dan seumpamanya. Kemudian tuan-tuan, hedonisme. Hedonisme ni nak sonok-sonok. Dunia hari ini nak sonok-sonok. Dibawa budaya-budaya untuk sonok-sonok. Dengan konsep bebasnya. Sekarang ni dunia, media masa, media sosial. Dibawa benda-benda yang sonok. TikTok sebagai contohnya. Benda-benda yang sonok. Kalau kita tidak ada filter dan menggunakannya untuk keagamaan, menggunakannya untuk syariah, habislah kita. Kadang-kadang kalau kita mampu, kita lawan. Kita gunakan TikTok tu untuk Islam. Sahabat saya, kalau tuan-tuan kenal lah, Ustaz Ahmad Dasuki sebagai contohnya. Dia ni kalau tuan-tuan tengok TikTok. Masa saya dulu dalam 2 tahun yang lalu, saya bersama dia lah, kami cuba nak buat, cuba masuk. Dia masuk TikTok. Saya buka-buka, saya tak kenal. Tak mahu, aku tak mahu. Akhirnya dia teruskan juga. Alhamdulillah hari ni pengikut dia jutaan tuan-tuan. Dia bagi kuliah dia 30 saat tu, ramai orang tengok. Itu boleh ambil manfaat. Jadi tuan-tuan yang mampu gunakan TikTok tu untuk Islam. Banyak pahalanya insya-Allah. Tapi kalau siapa tak mampu, TikTok tu dah update 6 bulan sekali, tak payahlah. Tak payah, tutuplah akaun tu. Ini antara benda yang dibuat. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini banyak dunia hidup semua ni kepada anak-anak remaja. Hari ini kita tengok kadang-kadang nak update status Instagram, Facebook, Twitter. Kalau boleh 10 minit sekali nak update. Tapi kalau nak baca Al-Quran 10 minit sekali minta maaf. Sehari pun belum tentu kan? Bagaimana? Tuan-tuan fikir. Instagram dia boleh update satu hari tu berpuluh-puluh kali. Tapi Al-Quran nak pegang satu hari satu kali pun tak mampu. Ini bahaya yang ada dalam masyarakat kita. Tuan-tuan muslimin muslimat, feminis. Feminis ni kita dah sebut banyak pada bulan yang lalu tentang gerakan wanita, menyamaratakan wanita dalam pelbagai perkara. Kemudian anarkisme ni juga bahaya, cuma dalam negara kita ni kurang sikit lah, tapi ada. Ini dipanggil golongan bawah tanah. Dan biasanya mereka ini nak bebas tanpa kawalan daripada pihak kerajaan, tanpa kawalan daripada pihak-pihak berkuasa. Tapi yang beratnya anarkisme kalau di dunia luar, sampai mereka boleh menjatuhkan sistem kesultanan. Sistem beraja memang mampu. Tapi dalam negara kita ni taklah sampai ke tahap tu, tapi gerakan itu ada. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat yang diberkati oleh Allah Subhanahu Taala, banyak sebenarnya perancangan Ghazwatul Fikri yang cuba masuk ke dalam masyarakat kita. Ada 4. Antaranya yang pertama adalah tashkik. Tashkik ni apa dia? Tashkik ni syak, menimbulkan syak, iaitu menimbulkan keraguan dalam pemikiran. Maka mereka membawa masuk apa benda-benda yang syak yang boleh menimbulkan salah faham masyarakat terhadap agamanya. Ataupun yang boleh menimbulkan keraguan umat Islam terhadap ajaran agamanya, terhadap hukum hakam agamanya. Sebagai contohnya dalam Al-Quran, hukum-hukum Al-Quran. Dibawakan satu fahaman bahawa hukum-hukum ini hukum yang kolot. Hukum hudud sebagainya, hukum yang zalim, yang kejam. Dibawa masuk ke dalam masyarakat. Lalu umat Islam pun rasa, oh betul juga no, potong tangan zalim ni. Tanpa menyedari dan mempelajari bagaimana hukum itu ada
Tapi nak mencapai hukum itu sangatlah berat, sangatlah ketat. Sehingga nak cari saksi yang adil, yang melihat berlakunya jenayah itu pun susah. Dan andai kata orang yang dihukum tu kata dia ni kerana miskin, kerana tak cukup makan, tak boleh dia tukar hukuman. Tapi bukan bebas, masih lagi dia tukar hukuman takzir, dipenjarakan, dibuang negara dan seumpamanya. Dalam hadis, orientalis membawa fahaman bahawa hadis ini satu benda yang mungkin bukan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab hadis ini dikumpulkan 200 tahun selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditimbulkan syak benda-benda begini. Ada seorang tokoh barat yang dipanggil orientalis. Dia ni tuan-tuan alim daripada tuan-tuan. Antaranya yang bernama Joseph Street. Dia ni tuan-tuan orang Yahudi. Tapi dia ni pergi ke negara Islam, belajar ilmu Islam, mengkaji ilmu Islam, dia menghasilkan satu buku yang berjilid-jilid yang dipanggil Ensiklopedia Islam. Tuan-tuan nak tulis buku 10 muka surat pun tak boleh. Dia tulis berjilid-jilid. Tapi dia bukan Islam. Dia adalah pendeta Yahudi. Tapi alim. Dia cuba mewas-waskan hukum Islam. Antara penulisannya tentang zakat yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqh Zakat. Dalam itu disebut antara was-was yang dikemukakan oleh Joseph Street ni adalah dia kata bahawa hukum zakat. Dia kata hukum zakat ini sebenarnya pada zaman Nabi SAW tak jelas. Justru tak wajib zakat. Tapi hanya diwajibkan apabila Sayyidina Abu Bakar Siddiq memerangi golongan orang yang enggan mengeluarkan zakat. Akhirnya zakat ini jadi wajib sampai hari ini. Adalah jawapan-jawapannya. Jawapan-jawapannya yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi bahawa di sana sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Nabi dah sebut zakat ini, zakat tanaman, zakat haiwan, zakat emas, dah sebut dah. Kemudian dah ada dia punya jumlahnya. Ada yang 2.5% ataupun 1/40 untuk tanaman, ada yang dipanggil 5%, ada yang yang air daripada langit 10%. Ini semuanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya benda itu wujud, tapi dikemukakan untuk menjadikan umat Islam ni was-was. Begitu juga gerakan yang kedua yang dipanggil sebagai tashwish. Tashwish ni maksudnya menimbulkan keburukan Islam tu kepada umat. Digambarkan Islam ni kolot. Islam ni miskin. Negara-negara yang di dunia ini yang miskinnya adalah negara Islam. Dibawa benda-benda itu supaya orang Islam anggap, oh Islam ni hina. Islam ni kolot. Islam ni miskin. Hingga menjadikan penganutnya malu. Mengaku bahawa dia seorang Islam. Dibawa memburukkan Islam. Islam ni menghina wanita. Tidak menjadikan kedudukan wanita itu mulia. Sedangkan Islamlah yang memuliakan wanita. Zaman jahiliah orang bukan Islam. Orang Islam itu yang perempuannya dibunuh hidup-hidup. Datang Islam menyelamatkan wanita. Hari ini orang yang memburukkan wanita itu adalah dunia barat. Dibawa model-model, gambar-gambar orang perempuan yang nampak aurat dan seumpamanya, menampakkan tubuh badan yang seumpamanya. Islam yang memuliakan. Ini apa yang berlaku yang dipanggil tashwish, iaitu benda untuk memburukkan. Maknanya dianggap Islam tu ganas. Dipaparkan negara dengan Islam, bom banyak di negara Islam. Kalau berlaku bom di negara barat, yang buat tu pasti orang Islam. Maka ini dibawa hingga menimbulkan Islamofobia, iaitu ketakutan terhadap Islam yang berlaku. Bukan Islamofobia sahaja tuan-tuan, tapi takut kepada hukum Islam. Takut. Kalau dalam sebuah negara sebagai contohnya, kalau negara itu naiknya Islam, maka orang-orang disebarkan dalam masyarakat, ini bahaya. Orang-orang Islam ni sudah menguasai kita sebagai contohnya, yang akhirnya menimbulkan Islamofobia yang berlaku tuan-tuan dulu dan hari ini masih lagi berlaku, di mana orang yang bukan Islam takut kepada Islam, orang yang bukan Islam takut kepada hukum Islam. Tapi yang lebih berat sekali, orang Islam takut kepada hukum Islam itu sendiri. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, tazwib. Tazwib ni maksudnya penerapan
benda lain masuk dalam masyarakat. Budaya soncang, pemikiran soncang yang masuk ke dalam masyarakat melalui pergaulan, melalui konsert hiburan, melalui fahaman pluralisme, fahaman semua agama sama, semua agama menuju ke syurga. Kemudian targhib ni maksudnya barat, pembaratan budaya dan juga pemikiran dalam semua perkara. Dalam muzik, ada muzik punk, ada muzik mental, ada muzik K-pop yang Korea tu dibawa masuk. Supaya apa? Supaya umat Islam ni seronok. Disiarkan di TV-TV, terutamanya TV berbayar. Yang jadi masalahnya kita lah, pergi beli pula channel-channel yang berbayar tu. Beli pula, lepas tu anak-anak tengok pula. Mak ayah ada di masjid, anak-anak tengok K-pop di rumah. Yang menjadi masalah kepada masyarakat kita. Ini yang dibawa sehingga menjadikan Islam ini jauh daripada umat Islam melalui politik, ekonomi dan seumpamanya. Dalam pendidikan pun sama, tuan-tuan. Hari ini umat Islam sudah pun seolah-olah pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang terbaik, adalah pendidikan yang ada pada dunia barat. Sebab apa pendidikan dunia barat ni boleh mengaji Cambridge dan seumpamanya? Tak salah. Kita pun salah. Tapi jangan lupa dengan pendidikan Islam. Jangan lupa dengan pendidikan Islam. Hari ini tuan-tuan gerakkan untuk membawa masuk fahaman-fahaman, terutamanya murid pendidikan ni sangat berat dalam negara kita. Hari ini orang lain, sebagai contohnya, kita sudah ada satu pendidikan melalui pendidikan kebangsaan. Kita sudah ada sekolah jenis kebangsaan. Kita ada sekolah menengah. Sekolah menengah hari ini ada bukan yang bentuk bukan sekolah pendidikan yang dijamin dalam perlembagaan. Sekolah luar boleh minta peruntukan daripada pihak kerajaan. Sebab apa? Sebab mereka dah kuat. Pensijilan dan seumpamanya. Ini yang masuk ke dalam masyarakat. Yang satu hari nanti akan menyebabkan umat Islam ini dari segi agamanya jauh daripada agamanya. Tuan-tuan muslimin muslimat, saya tak nak panjangkan. Cuma ini dah saya sebut secara langsung pada bulan lalu tentang apa yang dipanggil normalisasi yang berlaku dalam dunia hari ini. Cuma saya nak sebutkan ada beberapa sahaja, antaranya pemahaman tentang kebebasan yang berlaku dalam masyarakat kita ni. Kita menghadapi kebebasan dari segi media, kebebasan dari segi filem, kebebasan daripada buku-buku. Kadang-kadang buku-buku, filem-filem ini mencemarkan Islam, tapi dibawa masuk juga. Mujurlah kita ni ada di peringkat kementerian sana, ada yang kalau filem sebagai contohnya ada penapisannya. Ini antara benda yang baiklah. Cuma kadang-kadang dari segi bayaran, TV-TV berbayar, channel-channel berbayar, benda-benda ini tidak ditapis, yang menyebabkan keruntuhan akhlak, keruntuhan moral berlaku dalam masyarakat. Begitu juga tentang kebebasan untuk melakukan budaya soncang, LGBT. Sebagai contohnya, mungkin kita tak nampak, tapi di behind dunia luar ni sudah pun berlaku. Begitu juga hari ini normalisasi ini berlaku, bukan setakat normalisasi di aspek LGBT, normalisasi ini juga berlaku di aspek penghinaan kepada hukum-hukum Islam terhadap fatwa-fatwa Islam. Tuan-tuan tengok fatwa, majlis fatwa kebangsaan tentang Valentine Day, hari Valentine, hari kekasih. Kan? Umat Islam sendiri kadang-kadang memperlekehkan fatwa itu, yang menyebabkan seolah-olah benda ini dibiasakan, normalisasi. Islam liberal dinormalisasi. Begitu juga dulu fatwa kita pernah keluar tentang tak boleh perayaan Islam ini dipanggil apa? Dipanggil dirayakan dengan agama lain bersama. Tak boleh. Doa orang Islam ni tak boleh sama-sama dengan doa orang bukan Islam. Tapi hari ini ada orang yang melanggar benda itu, menganggapkan biasa, tidak menjadi masalah, yang cuba dinormalisasikan dalam dunia hari ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang diberkati oleh Allah SWT, dan yang seterusnya, agenda serangan pemikiran ini banyak, antaranya pluralisme agama, persamaan gender, mempromosikan hak asasi manusia dalam bercakap, dalam homoseksual, dalam dia tak nak bertudung. Ini semuanya telah dibawa dalam masyarakat menggunakan hak asasi manusia. Kemudian mempertikaikan hukum syariat yang kita sebutkan tadi, merosakkan wanita Islam aurat,
Kadang-kadang pemikiran Islam liberal ni sampai ke tahap bahawa dia kata menutup aurat, bertudung sebagai contohnya, ini semuanya adalah bertentangan dengan Al-Quran. Dia boleh cakap itu bertentangan dengan Al-Quran. Sebab apa dalam Al-Quran sebut? Libasul taqwa. Ada ayat kan sebut tentang libasul taqwa, iaitu tentang pakaian orang Islam ni adalah pakaian takwa. Jadi dia nak pakai apa, tak penting. Yang pentingnya adalah apa yang zahir. Yang zahir dia buat. Dia solat, okeylah tu. Walaupun selepas itu auratnya tidak dijaga. Ini semuanya berkaitan tentang pahaman daripada Al-Quran ataupun hadis mengikut akal fikiran mereka semata-mata. Kemudian tuan-tuan, banyak lagi yang ada, antaranya menghapuskan kesatuan umat Islam dan seumpamanya. Kemudian yang terakhirnya, implikasi terhadap Islam ini, bila menganggap bahawa apa yang zahir itu sahaja yang dipanggil apa, yang dipentingkan, yang dalam itu hanya Allah yang mengetahui. Ini mengakibatkan umat Islam akan tergelincir. Sebab itulah benar seperti mana kata-kata nahkumu bizawahir wallahi tawalla bisarair. Sebenarnya kita hanya menghukum apa yang zahir. Yang zahir Islam dah sebut, aurat itu orang sebut lelaki dan perempuan macam ni, tapi Allah yang mengetahui rahsianya, mengetahui sebaliknya yang tersirat. Justru hukum Islam itu perlu diyakini dan diamalkan. Kemudian implikasinya dengan pemahaman yang menyeleweng itu, Islam menjadi agama kepercayaan sahaja. Islam ni hanya agama syahadah sahaja. Dan rukun iman, rukun Islam tu banyak, hanya syahadah sahaja. Kalau aku dah syahadah, hati aku dah baik, itu cukuplah. Kalau aku nak semayang, aku solat dengan hati sahaja. Itu pandangan-pandangan yang menyeleweng. Islam sama kedudukannya dengan agama-agama lain. Kelonggaran kepada batas-batas Islam. Bila berpegang dengan hati sahaja amalan, zahirnya hanyalah dia dengan Allah, maka inilah berlaku melangkau batas-batas iman yang kita sebutkan. Kemudian memandang mudah terhadap dosa dan azab. Dosa pahala ni seolah-olah dimainkan. Sebab itulah bahayanya fahaman hari ini, orang yang meniupkan fahaman alla bil mazahib, iaitu kita tidak perlu bermazhab. Ada fahaman hari ini, kita tak perlu bermazhab. Pilihlah apa-apa saja yang kita tahu daripada hukum syariat. Nak solat, nak ambil wuduk macam mana, tak perlu ikut mazhab. Ini fahaman yang berbahaya tuan-tuan. Sebab kita ini walaupun diperintahkan untuk kita ni belajar banyak-banyak, tapi level orang Melayu ni biasanya level taklid saja, tak sampai ke level muqallid, tak level mujtahid. Kita ni muqallid sahaja. Jadi kita perlu bermazhab, dan di Malaysia ini mazhabnya adalah mazhab Asy-Syafi'i. Allah bermazahib, tidak bermazhab ni dia akan sampai kepada tidak beragama. Bila tidak beragama, ini yang menjadi masalah. Dan normalisasi ini ataupun yang dipanggil oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi taglib. Normalisasi ini berlaku dalam dunia hari ini. Orang Amerika sebagai contohnya, dia buat normalisasi sampai ke tahap apa? Dia menjajah, dia memerangi negara lain, orang lain anggap sebagai biasa. Sebab apa? Itu memerangi keganasan. Tapi orang buam dia pula kalut. Ini normalisasi yang dibawa. Seolah-olah penjajahan, seolah-olah yang dia pergi jajah, dia pergi serang negara-negara lain itu, dia berada di negara-negara umat Islam sebagai contohnya. Itu adalah benda yang biasa, benda yang baik. Cuba dinormalisasikan dalam masyarakat. Tuan-tuan, untuk solusinya kita dah sebut pada bulan lepas. Yang pentingnya yang saya sebut pada bulan lepas adalah perpaduan dan penyatuan umat Islam. Kita jangan berpecah belah. Kita hendaklah bersatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga umat Islam, terutamanya dalam negara kita, daripada dijajah oleh dunia luar, daripada dijajah oleh pemikiran-pemikiran yang masuk ke dalam pemikiran umat Islam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, last sekali saya nak iklankan sikit buku 30 kisah daripada hadis sahih. Buku ini dikeluarkan oleh Yayasan Ilmiah Selangor. Penulisnya saya, tapi saya nak iklankan untuk Yayasan Ilmiah. Saya tak ambil satu sen pun buku ni. Tuan-tuan boleh dapatkan di laman web
YAS. Ya, saya Islam Selangor tu yas.onpay.my. Order harganya RM20. Nanti dia orang akan post bersama sebuah buku lagi, buku saya juga secara percuma. 300 muka surat kit pelabur hartanah Muslim. Ada 2 buku. Beli RM20 dapat 2 buah buku. Buku ini tuan-tuan ditulis oleh saya, kata pengantarnya oleh sahabat saya Datuk Mufti Dr. Anha Ope. Dalam buku ini ada 30 kisah daripada hadis-hadis sahih. Kita hari ini dengar banyak kisah-kisah, tapi kisah-kisah yang kita dapat itu kadang-kadang kisah yang palsu. Contohnya kisah yang kita sebutkan sebelum ni, kisah Umar Al-Khattab membunuh anak dia hidup-hidup ketika mana dia zaman jahiliah. Itu cerita tak betul. Banyak lagi cerita-cerita yang tak betul yang masuk dalam masyarakat kita. Cerita Sa'labah yang pergi kutip zakat, itu juga tak betul. Tapi dalam ni semuanya ceritanya cerita yang betul, berlandaskan kepada hadis sahih Nabi SAW. Dan 5 kisah yang awal adalah kisah Israiliyat. Tuan-tuan pernah belajar kan Israiliyat kan? Saya rasa saya pernah hadir satu kuliah dulu dalam masjid ni, ustaz mengajar tentang Israiliyat. Tapi kadang-kadang fahaman orang yang dengar, dia anggap Israiliyat ni semuanya tak betul. Tidak tuan-tuan, ada Israiliyat yang betul. Apa maksud Israiliyat? Israiliyat ni adalah kisah-kisah yang datang daripada Bani Israel. Kan ada hadis Nabi SAW sebut apa? Balighu anni wala ayah. Wa hadisu an Bani Israel wala kharaj. Nabi kata, sampaikanlah kepada aku walaupun satu ayat, dan kamu boleh riwayat daripada orang Israel, orang Bani Israel, tapi jangan melampau. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatawa wa ma'aluhu minan nar. Riwayat daripada Sahih Bukhari. Barang sesiapa yang mendustakan ke atasku, maka disediakan tempatnya pada api neraka. Ini kisah-kisah Israiliyat. Tapi pandangan umat Islam, Israiliyat ni tak betul. Semuanya tak betul. Memang ada yang tak betul. Contohnya kisah Nabi Ayub AS, khususul Anbiya. Nabi Ayub ni orang yang rohama, orang yang kasih orang lain. Dia ni pengasihnya, sifat dia sabar dia, pengasihnya, sampai dia ada luka. Luka tu ada kudis dia, itu ada ulat. Ulat tu jatuh, dia ambil ulat tu letak balik tempat luka dia. Ini cerita tak betul tuan-tuan. Ini cerita dipanggil cerita Israiliyat yang tak betul. Tapi 5 kisah awal di sini adalah kisah yang betul. Antaranya kisah Jurais, antaranya kisah orang kusta, buta dan orang yang tak dengar. Antaranya kisah ada 3 sahabat masuk dalam gua. Akhirnya pintu tertutup, akhirnya mereka buat wasilah, benda-benda tawasul yang amalan baik mereka, akhirnya pintu keluar, mereka dapat keluar. Ini antara kisah-kisah yang ada dalam buku ini. Kalau tuan-tuan nak dapatkan, boleh pergi terus. Saya tak bawa hasil dan saya tak jual. Tuan-tuan kena pergi situ yas.onpay.my dan dapatkan di sana. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Maaf tuan-tuan atas barang kekurangan, kesilapan. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.